Biarlah berjalan kaki berbatu-batu meranduk lorong tanah merah melalui hutan kayu balak. Akidubin tak peduli apa-apa. 3 hari dia melalui jalan berbukit-bukit itu sebelum sampai ke kampung di sempadan Pahang. Terkilan benar hati Akidubin apabila anak cucu pisahkan dia dengan isterinya Ngah Sa'ilah. Memang dia berkeras tidak benarkan anak cucu membawa isterinya ke rumah mereka tatkala Ngah Sa'ilah terkejang sakit. Tetapi Dolah Ganyot tidak sampai hati membiarkan neneknya tidak siapa menjengah jauh di kampung yang terperosok. Ngah Sa'ilah mesti dibawa juga ke rumahnya supaya mudah dibawa ke hospital. Sekalipun neneknya berkeras tidak mahu dirawat ke hospital, setidak-tidaknya adik-beradik yang lain mudah mahu datang menjengah. Ayahnya Lebay Kidon juga bersetuju orang tua itu dibawa berpindah buat sementara. Siapa yang akan merawat emaknya Ngah Sa'ilah kalau tinggal berdua sahaja dengan ayahnya Akidubin jauh di pinggir hutan? Apalagi kalau mereka berdua sama-sama uzur hinggakan masing-masing tidak mampu mahu membantu di antara satu sama lain. Disebabkan Akidubin berkeras tidak mahu ikut sama, maka terpaksalah Dolah Ganyot usung juga neneknya masuk ke kereta. Tentu datuknya akan mengalah juga setelah neneknya dibawa ke rumahnya untuk dirawat. Tetapi 2 hari di rumah cucunya, keadaan Ngah Sa'ilah semakin lemah. Dia tidak boleh lelapkan mata sepanjang malam hingga meracau-racau kenangkan suaminya makan tidak diuruskan sesiapa. Terpaksalah Lebay Kidon jemput juga ayahnya supaya jengah emaknya. Memang Akidubin sudah beritahu Lebay Kidon dia tidak akan jengah Ngah Sa'ilah sekiranya anak cucu berkeras juga membawa keluar dari rumahnya. Sebab itulah Lebay Kidon akan pujuk ayahnya supaya mematuhi kemahuan anak cucu demi kesihatan emaknya yang semakin uzur. Tatkala Lebay Kidon bersama Dolah Ganyot sampai di halaman rumah, Akidubin tidak ada di situ. Rumahnya terkunci rapat menunjukkan dia sudah pun tinggalkan rumahnya. Siapa pun tidak tahu ke mana Akidubin menghilangkan diri disebabkan rumah jiran-jiran terletak jauh dari situ. Sewaktu balik semula ke rumah Dolah Ganyot, mereka terkejut apabila mendapati Akidubin sudah terconggok di situ. Memang Akidubin mengakui dia berjalan kaki sampai 3 hari setelah menyedari isterinya tidak boleh lelapkan mata sepanjang 2 malam di rumah Dolah Ganyot. Aku tahu yang mak kamu tu dah 2 malam tak dapat nak lelapkan mata, ujar Akidubin meneguk air telaga yang disediakan dalam botolnya. Dia lebih selesa meneguk air telaga daripada air paip di pekan kecil tempat isterinya dibawa ke rumah Dolah Ganyot. Sebab itulah kami mahu ayah di sini juga. Lebay Kidon memujuk ayahnya supaya menerima desakan anak cucu. Aku ni lebih selesa dekat rumah aku, tegas Akidubin berkeras mahu membawa isterinya Ngah Sa'ilah balik ke kampung halamannya yang terperosok di Jerantut. Buat sementara aja dekat nenek dekat sini ni, sementara je, sahut Dolah Ganyot mengingatkan datuknya. Kalau nenek dah sihat bolehlah balik, ujarnya memberi jaminan akan menuruti kemahuan orang tua itu. Di sini nenek kamu tak akan sihat. Akidubin percaya suasana di pekan tidak akan memulihkan kesihatan isterinya. Tetapi Lebay Kidon tetap tidak benarkan ayahnya membawa emaknya balik ke kampung yang jauh terperosok. Bukan sahaja anak cucu sukar mahu menjengah, tetapi kedua ibu bapanya tinggal terpencil dari jiran-jiran. Siapalah yang akan membantu kalau mengalami uzur tatkala tengah malam disebabkan umur ayahnya pun sudah hampir 100 tahun. Dalam usia demikian, tentu ayahnya tidak mampu membantu emaknya. Jadi apalah salahnya mereka ni tinggal di rumah Dolah Ganyot sehingga emaknya sihat betul. Siapa pun tidak akan melarang emaknya balik semula ke kampung halaman apabila sudah sihat semula. Kecewa benarlah Akidubin apabila Lebay Kidon tidak benarkan emaknya dibawa balik ke kampung, sekalipun Ngah Sa'ilah mengakui tidak selesa di rumah Dolah Ganyot. Memang tersinggung perasaan Ngah Sa'ilah apabila anak cucu membantah kemahuan suaminya. Perkara umur mereka sudah terlalu tua itu tak penting sangat. Apa salahnya anak cucu datang menjengah dia di rumahnya sekalipun jauh terperosok di kampung pedalaman, sekiranya mereka benar-benar mengambil berat. Betul? Kalau mereka merasakan sukar mahu datang menjengah, biarlah dia terkejang dirawat oleh suaminya sahaja. Manalah mereka tahu perasaan orang tua seperti mereka berdua apabila anak cucu memaksa tinggal ke rumahnya di kampung pedalaman yang terperosok.
Sewaktu bangun pagi untuk solat subuh, tiba-tiba sahaja Dolah Ganyut mendapati nenek dan datuknya tidak lagi berada di tempat tidur. Dia tahu datuknya mengajak neneknya tinggal ke rumah berkenaan tatkala mereka tengah nyenyak tidur. Cepat-cepatlah diberitahu ayahnya Lebah Kidun mengenai keputusan datuknya yang berdegil juga membawa neneknya balik ke kampung. Mengeluh panjanglah Lebah Kidun apabila kenakan ayahnya berjalan kaki memapah emaknya yang tengah uzur. Memang orang tua itu tak pernah mengalah sekalipun mereka berkeras mahu menghalang. Sekalipun terkilan dengan tindakan ayahnya yang membawa emaknya berjalan kaki berbatu-batu meranduk kegelapan malam, terpaksa juga Lebah Kidun mengajak anaknya Dolah Ganyut mengikuti orang tua itu balik ke kampung halaman. Sewaktu sampai di rumah ayahnya, Lebah Kidun melihat rumah berkenaan terkunci kukuh. Berdebar juga hatinya apabila kenakan ayah dan emaknya yang sudah tua tidak sampai lagi ke rumah. Bimbang benar Lebah Kidun disebabkan emaknya tengah uzur terpaksa dipapah oleh ayahnya yang sudah berumur 100 tahun. Sekejap saya keliru, sini dia sebut Kudin, sini Kidun. Kita nak pakai mana satu ni? Dah direct pula dia pakai Kudin pula dah. Tak apa, kita akan maintain menggunakan nama Kidun daripada awal. Baik, kita teruskan. Apa sangatlah tenaga orang tua demikian berkeras memapah emaknya yang uzur hingga ke lemah kaki tatkala berjejak. Datuk kamu ni keras hatilah, gerutu Lebah Kidun mengambil keputusan mahu menunggu di situ sehingga kena ayahnya balik. Tak sangka pula Datuk sangka buat macam ni kan, sahut Dolah Ganyut kesal dengan sikap datuknya seolah-olah melarikan neneknya tatkala dirawat. Kita ni kesiankan nenek kamu tu. Tutur Lebah Kidun menahan rasa mendongkol di dalam hati. Tentu emaknya mengalami kesejukan sepanjang malam dipapah ayahnya melalui jalan tanah merah di tengah hutan kayu balak. Mahu dijejaki jalan berkenaan, belum tentu pula mereka berdua ditemui di situ. Aduh, Datuk ni dia buat kerja sia-sia lah. Dolah Ganyut mula tidak sabar mahu tinggalkan sahaja kampung datuknya. Kalau orang tua berkeras, biarlah mereka berdua terlantar, usah dijengah langsung. Tetapi dia tidak mahu ayahnya tersinggung sekiranya dia mengambil sikap demikian. Kalau tak balik petani, kita kena cari mereka ikut jalan kayu balak, ujar Lebah Kidun, bimbang benar dengan keadaan emaknya yang tengah uzur. Lainlah emaknya sihat, tentu tidak payah dipapah oleh ayahnya. Tatkala ditanyakan pada Utih Juki, iaitu jiran ayahnya di simpang jalan masuk ke situ, lelaki itu juga tidak terserempak. Utih Juki juga menyangka yang Akidu bin ikut sama ke rumah cucunya apabila dijemput Lebah Kidun sebelum itu. Hingga santap petang mereka menunggu di rumah Utih Juki, tetapi Akidu bin tidak juga jejak kaki balik ke rumah. Manalah tahu orang tua berkenaan tidak larat meneruskan perjalanan hingga terpaksa bertangguh di perdu pokok. Tentu emaknya Ngah Sailah tidak mampu lagi dipapah menyebabkan ayahnya terpaksa baringkan biar segar semula. Tetapi Lebah Kidun tahu emaknya sudah lama menderita sakit. Masakan boleh segar semula kalau setakat berhenti rehat dan berbaring. Setelah diberitahu mengenai emaknya terkejang sakit, dia terpaksa desak Dolah Ganyut bawa juga ke rumahnya. Setidak-tidaknya boleh dihantar ke hospital. Apabila dibawa ke rumah Dolah Ganyut, emaknya berkeras tidak mahu ke hospital. Keadaannya bertambah lemah asal sahaja meraca-raca memanggil suaminya Akidu bin. Dalam masa Lebah Kidun berkira-kira mahu menjemput ayahnya itulah, Akidu bin terjonggol menjengah Ngah Sailah. Sebaik sahaja dia terjongkok di sisi Ngah Sailah, keadaan isterinya sihat semula hinggakan berselera mahu menjamah bubur yang disuduhkan ke mulutnya. Sampai tengah malam, Lebah Kidun menunggu di rumah Utih Juki. Ayahnya juga tidak menjengah balik. Lantas saja Utih Juki mendesak supaya mereka menyusur jalan kayu balak di tengah hutan. Manalah tahu Akidu bin tersesat hingga menemui jalan balik ke kampung. Setidak-tidaknya laporkan sahajalah kepada polis biar mudah jejaki Akidu bin kalau tersesat di hutan belukar. Tetapi Lebah Kidun tidak percaya yang ayahnya tersesat di hutan. Dia mengecaki emaknya bertambah uzur dipapah tatkala tengah malam. Wap dingin semasa angin bertiup sudah cukup membuatkan emaknya menderita. Sedangkan di tengah rumah pun emaknya minta lingkupkan berlapis-lapis selimut akibat sejuk menusuk.
Ini kan pula meranduk sepi malam di tengah hutan. Aki dengan ngasailah selamat tu lebay. Bisik Uti Juki seolah-olah dapat meramalkan keadaan orang tua berkenaan. Harap-harap begitulah Uti. Kalau Lebay Kidul menatap muka jiran ayahnya. Tapi Datuk tu dah 100 tahun umurnya. Dolah Ganyot bimbang keselamatan orang tua itu apabila berjalan kaki berbatu-batu meranduk hutan di sempadan. 100 tahun umur dia tak sama dengan awak, Dolah. Sahut Uti Juki tersengih-sengih apabila kenangkan jirannya yang sudah lama menetap di pinggir hutan. Tahu sangatlah dia mengenai Aki Dubin. Tidak pernah menjejakkan kaki ke kedai semenjak menetap di situ bersama dengan isterinya.